Tadi bukanlah semata-mata korban yang akan kita sambut esok ni, bukan semata-mata cerita nak sembelih lembu, bukan semata-mata cerita tentang pengagihan daging, tetapi ia lebih menumpukan tentang amalan yang kita lakukan itu adalah mentaati perintah Allah, adalah kerana Allah, supaya orang-orang yang menunaikan korban, orang-orang yang menyambut hari raya korban ini menyambut dalam keadaan ketaatan kepada Allah, seperti mana yang telah ditunjukkan oleh kedua-dua orang Nabi yang saya sebut di mukadimah tadi. Maka ini sebenarnya intipati yang perlu kita ambil, kerana kita takut banyak amalan yang kita buat, rupa-rupanya amalan kita itu tidak kerana Allah. Amalan kita itu adalah kerana perkara-perkara tertentu, yang apabila kita beramal tidak kerana Allah, selain daripada Allah, inilah di antara faktor yang boleh membatalkan dua kalimah syahadah kita, tuan-tuan. Sebab itu bagaimana pengarang menyebutkan supaya kita betul-betul beriktikad, betul-betul mentajdidkan setiap kali niat kita itu, agar setiap amalan kita itu adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tuan-tuan sekalian, yang keempat yang disebutkan oleh pengarang kitab berkaitan perkara yang boleh membatalkan dua kalimah syahadah, ialah ketika mana memberi hak secara mutlak kepada yang lain daripada Allah dari segi mengadakan hukum syarak. Iaitulah tuan-tuan sekalian, disebutkan di sini sesungguhnya perkara-perkara yang berkaitan dengan amar, nahi, halal dan haram telah pun sedia ada nas-nas yang terang dalam Al-Quran dan Sunnah serta ijma' yang mewajibkan kita percaya dan berpandukan dengan hukum-hukum dan undang-undang Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga membatalkan segala yang lain. Yang keempat ni ialah ketika mana kita memberi hak mutlak untuk menentukan hukum ni kepada orang lain, tidak kepada hukum syarak yang telah ditetapkan oleh Allah. Benda ni berlaku dalam kehidupan dan masyarakat kita hari ini. Penentuan kepada hukum syarak, penentuan kepada hukum yang menentukan kehidupan kita pada hari ini, tidak kepada hukum syarak yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu disebutkan antara hujahnya kita kena berpegang dan berbalik kepada hukum syarak ini, iaitulah kerana yang pertama disebutkan oleh pengarang, Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita mengikut syariat Islam dan melarang kita mengikut yang lain daripada syariat Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah mereka mahu hukuman jahiliah? Apakah mereka mahu hukuman jahiliah, padahal siapakah yang hukumannya lebih baik daripada hukuman Allah bagi orang-orang yang yakin? Tuan-tuan sekalian, hari ini kita risau. Setakat orang yang tak beriman, setakat orang yang tak kenal masjid di mana, tak kenal kiblat, arah kiblat di rumah dia kat mana, kita tak risau sangat jika sekiranya dia menjadi golongan-golongan yang tidak boleh menerima hukum Allah. Yang kita risau hari ini orang-orang yang ulang alik ke masjid, orang-orang yang ulang alik ke surau, tiba-tiba dia tidak boleh menerima hukum Allah. Tuan-tuan sekalian, kita kena jujur dan kita kena ikhlas, kita kena amanah. Kita kena amanah. Allah Subhanahu wa ta'ala tanya ni, afa hukmal jahiliyati yabghun, adakah kamu nak mengambil hukum jahiliah yang dicipta oleh akal manusia berbanding hukum yang Allah letakkan? Ni antara masalah-masalah yang berlaku dalam masyarakat kita ini. Bila sebut tentang benda ni, ramai yang panas punggung, ramai yang duduk tak senang. Mujur di Ubudiah, kalau saya mengajar di Khairiah, saya rasa lagi teruk. Tapi nak sebutnya tuan-tuan sekalian, Dr. Yusuf Qaradawi dalam kitabnya Min Fiqh Daulah fil Islam, Fiqh Daulah menurut perspektif Islam, di awal mukadimah lagi dia sebut dah, aku tahu bila aku buat keluar kitab ni ramai hak tak senang duduk. Hari ni orang boleh datang semayang, hari ni orang boleh korban, dia seorang 3-4 ekor selamba ya. Tetapi kalau nak membincangkan tentang fiqh daulah, nak membincangkan tentang hukum-hukum Allah, nak membincangkan tentang pelaksanaan undang-undang Allah, hari ini ramai orang tak setuju.
Dr. Yusof Kedawi sebut dalam kitabnya Fiqh Daulah. Nak menggambarkan tuan-tuan sekalian, kita pun rasa pelik kenapa orang-orang saya sebutkan tadi, kalau setakat orang yang tak datang masjid boleh ambil kira. Hari ini orang yang datang masjid, yang datang surau, yang faham, yang puasa Senin Khamis, yang buat korban sebagainya, tiba-tiba bila kita bincang tentang hukum-hukum Allah ni, dia jadi panah. Sepatutnya kitalah menjadi orang-orang yang mendukung orang-orang yang cuba bagaimana nak berfikir, nak membawa, nak